recording. Make sure yang ni kena on lah. Okay, saya on stop recording. Lepas tu, adalah. Saya tak pakai team sebab sini kamu kata sebelum ni kalau team berat lah. Susah nak ni lah. Banyak pakai data lah. Pakai Meet. Meet paling tak banyak pakai data. Okay. So, tengok balik kepada soalan. Okay, jadi kalau soalan macam ni untuk relative coordinate. Specify start point. Dia dah bagi start point kita 260. Jadi kat atas ni sepatutnya kita isi berapa point kita? Sepatutnya kena isi berapa point kita? Nak sebut nama ni. Fatin Syukri Aiman. Mana Syukri Aiman? So starting point kita nak bubuh berapa dekat sini? Suara siapa pula dah? Suara siapa tu? 260 kat sini. Jadi kamu kena ikutlah. Saya dah ajar dah kamu gunakan relative. Kalau kata kat sini 260, kamu kena ikut 260. Okay. Ni. Ingat lagi, kalau relative coordinate, kamu kena pakai format alias. Boleh tak edit yang ini tak, kamu kena 260. Betul? Saya bagi sikit sajalah. Jadi, untuk daripada point A pergi ke point B, kamu kena pakai format apa? Distance kan? Betul tak lagi? Betul tak? Ingat lagi tak? Jadi, kalau X distance kamu, berapa untuk kes ni? Saya ulang balik saja sikit. Okay, kalau untuk point B, daripada point A, nak pergi ke point B, distance untuk X adalah 100. Kalau Y ada tak berubah? Ada berubah ke tidak? Tak ada ubah, betul tak? Jadi bila tidak ada ubah, kosong sajalah. Betul? Jadi untuk point B dah selesai. Saya bagi sikit je lagi. Daripada point B nak pergi ke point C, nampak? Kalau sebelum ni kamu punya X distance ada yang kosong ataupun Y distance ada yang kosong. Tapi untuk ini tidak ada yang kosong. Kenapa? Sebab dia sengit. Jadi bila dia sengit, mesti ada distance untuk X dan ada distance untuk Y. Saya ada pernah tunjuk contoh hari tu. Jadi daripada point B pergi ke point C, daripada sini point B nak pergi ke point C, berapakah distance untuk X? Cuba tengok kat sini. Berapa distance daripada point B pergi ke point C? Berapa distance dia? 43. Y pula? 27. Bukan 39 Bukan. Kalau 39 daripada C pergi ke D tu jarak untuk 39. Jadi kamu bila follow relative ni, dah selesai fill up table ni, jangan lupa draw. Buat drawing dekat sini. Okay, start drawing. Okay, contoh. Okay, saya nak kamu lukis dalam template yang hari tu kamu buat. Boleh tak? Kan kamu dah buat template nama minggu lepas dalam practical work tu. Lukis ni dekat template tersebut. Okay. Boleh lah. Mana saya punya. Saya rasa macam saya dah tak save hari tu saya punya drawing. Saya tak sempat nak save. Okay, kamu ada template 4 segi kan hari tu kan? Yang kamu dah buat nama apa semua tu. Contoh template macam ni. So, lukis dalam ni. Dalam template yang ada nama tu. Lukis objek yang disuruh tu tadi. Dalam nama tu. Okay? Ni, lukis ni dalam template yang ada nama dalam lab 1 hari tu. Okay, selesai. Betul. Betul. Okay. Kemudian, dah selesai relative. Dah selesai isi table ni. Buat pula untuk pola. Ingat, kalau pola dia kena format dia. Okay, ni starting point dia bagi nombor asing pula. 400,60. Okay, kalau untuk pola. Dia punya format. Distance sahaja tapi ada angle. Distance saja tapi ada angle.
Kalau macam ni daripada point A 460 nak pergi ke point B sebab dia straight. Bila dia straight maka angle distance dia 100. Angle nak pergi ke kanan, ingat lagi kamu kena pegang yang saya ajar sebelum ni. Kalau pola dia ikut anti-clockwise, starting point dia kat sini kosong dan dia adalah lawan jam. Okey, dia kena lawan jam. Line yang kita nak buat tu nanti kena lawan jam. Okey, contoh kalau dalam soalan dia tak bagi ikut lawan jam, kamu kena gunakan mathematic skill kamu, kena gunakan mathematic knowledge kamu untuk selesaikan. Jadi kalau untuk kes ni macam ingat lagi tak, kalau straight kosong, kalau tegak 90, kalau ke kiri 180, kalau ke bawah either negatif 90 ataupun 270. Ingat dia starting kat sini dan dia ikut lawan, dia arah lawan jam. Okey, kemudian daripada point A nak pergi ke point B, sepatutnya angle dia berapa Fatin Nabila? Daripada point A nak pergi ke point B, sepatutnya berapa dia punya angle Fatin Nabila? Fatin Nabila? Berapa angle dia sepatutnya? Dari mana? Dari Kota Baru nak ke Kelantan. Oh. Mana tahu dari mana? Tak fokus. Dari mana? Daripada A ke B. Jadi kalau saya letak distance dia 100, angle dia berapa? Kosong. Asyik baik pandai. Kalau tak, memang saya ligan dah panjat asrama kamu. Duduk mana? Asrama mana saya panjat. Okey. Kemudian nampak tak dekat sini? Ini adalah point B. Dia nak pergi ke point C. Tetapi dia bagi angle dekat kita bahagian ni. 146 ni. 148. Dia bagi angle dekat bahagian ni. Boleh ke? Okey. Boleh ke kita gunakan angle ini? Wahai Jinesh. Boleh ke kalau kita nak buat line daripada point B pergi ke point C? Okey, tengok daripada point B pergi ke point C, kita kena tahu distance dan kena tahu angle. Jadi, kalau untuk kes ni, point C dia punya distance dia berapa, Jinesh? Berapa dia punya distance? Ni nak pergi ke point C ni. Nak pergi ke point C, kena tahu distance dan kena tahu angle, betul? Okey, so distance berapa untuk ni? Point C ni. Dia distance 51. Okey, 51. Then saya write down 51. Kemudian angle. Ni dia daripada B. Dia nak buat line B ke C ni. Dia nak buat line B pergi ke C. 148. Tapi tadi just now saya baru je bagi tahu dekat kamu. Okey, kamu tengok. Kalau ikutkan kamu letak ni dia daripada point A pergi ke point B, kita dah buat line macam ni. So sekarang ni point B nak pergi ke point C. Okey, ingat dia nak pergi buat line B pergi ke point C, tapi dia ada trick dekat situ. Dia bagi angle dekat sini 148. Betul? Tapi saya cakap sebelum ni, apa-apa pun kamu kena start daripada kosong. Kamu punya angle kena start daripada kosong dan kena ikut dia kena lawan jam anti-clockwise. Tapi dekat sini kamu hanya tahu yang ini saja 148. Sebenarnya kamu kena tahu angle di sini. Kamu kena tahu angle di sini. Baru kamu boleh buat. Sebab apa? Dia start daripada kosong. Dia tak boleh skip 148 macam ni. Kamu tak percaya? Saya tunjukkan kamu. Okay, let's say sekarang ni random tak apalah. Okay.
Alias 100, angle kosong. Okey. Okey. Kemudian, saya nak naik atas. Kalau kamu buat alias 51, angle 148 kamu akan tengok. Ah. Ini sekiranya Jinesh cakap tadi, angle dia 148. Sedangkan saya tak nak line yang sengit macam ni. Saya tak nak line. Okey, saya buat option balik. Kalau saya cari tangan tak jumpa. Saya nak tarik tangan. Kena tekan reset. Bila tekan reset, dia dapat tangan kat tepi. Okey, tu tangan dia. Kalau kamu jadi, okey, saya nak tarik sini. Mouse saya ni pun. Okey. Nampak tak apa beza 148? Kalau kamu buat angle 148, dia akan kira dia punya daripada ni 148. Ini betul 148. Ni daripada sini betul 148. Sedangkan kita punya line sengit macam ni. Nyet. Sengit macam ni. Jadi kamu tak boleh guna 148. Kenapa? Ya, itu yang saya maksudkan. Okey, nampak dia trick dekat situ, dia bagi 148 tetapi kita bukan nak pakai 18, kita kena buat 180 minus with 148, so kita akan dapat 32. Okey, nampak saya tunjuk? Tak boleh pula dah. Hang. Saya nak delete ni. Banyak sangat saya buka agaknya. Aduh, dia dah hang dah. Tak apalah. Okay. So, bila dapat macam tu, kamu kena dapat dia punya angle, alias 51 dan angle dia 32. Kamu faham apa yang saya katakan? Tak boleh pakai 148, kena ikut starting angle dia daripada kosong. Okay. Sama juga macam ni. Nampak tak? Kalau macam ni macam mana? Jangan pakai 140. Distance betul 50. Ni kena guna matematik ni. Distance betul kena 50. Ni, kamu daripada point ni nak pergi sengit macam ni. So, ingat. Kita punya angle dikira seperti ini. Dikira seperti ini. Tapi dia trick dekat kita. Ini. 140. So, kamu kena tahu angle di sini sebenarnya berapa. Boleh tahu tak? Gunakan matematik kamu. Saya nak panggil nama lah. Guna asal matematik sikit. Siapa ni? Salini? Oliver lah. Saya rasa macam dapat nak panggil nama Salini. Oliver? 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 Oliver 1. Oliver 2. Oliver 3. Oliver Jiva. Puan, dia punya mic tak function, Puan. Oh, iya ke? Oliver tak function pula. Okey, tak apa. Tapi Oliver, kalau kamu dengar, kamu boleh bagi jawapan tak dekat bahagian chat? Bagi jawapan dekat bahagian chat, Oliver. Apakah sepatutnya saya punya angle di sini? Ya? Ya? 40? Okey. Sini 40. Kalau 40, angle dia jadi macam ni. Nyit. Sedangkan kalau tegak pun dah 90. Sekarang ni, di sini. Dia kat sini. Ni. Dia lebih daripada 90. 130. Ya, betul. Macam mana dapat 130? Tu ingat balik tak cikgu masa SPM kamu ajar?
Saya rasa darjah 6. Ya. Okey, cara dia kalau macam ni, kita tahu yang tegak itu 90. Kalau yang straight macam ni, kita tahu dia ada 140. Jadi, kat sini dia bagi 140. Kalau straight macam ni 180. 180 tolak 140 dapat 40. So, total up dia kat sini 90 tambah 40 adalah 130. Kena thank you banyak-banyak dekat cikgu sekolah kita. Saya rasa ni dah 6 dah belajar ni. Kalau sekarang, budak sekarang dah 6 dah belajar. Okey, so untuk point E ke point F, dia punya distance adalah 50, dia punya angle adalah 130. Okey? So kena trick kat situ Saya tak nak bagi jawapan semua, kamu kena asah balik kamu punya minda. Okey, sekarang dah 10.40. Fill up semua ni. Petang ada pukul berapa kelas? Petang ada kelas pukul berapa? Pukul 3. Pukul 3. Okey, jadi sekarang pukul 11 sampai pukul 1 siap 2 jam. Hantar pukul 1. Tak payah bertangguh-tangguh. Ini kalau ikutkan soalan ni kan. Kalau student saya masa face to face sebelum ni memang on the spot siap. Saya kata macam tu. Okey? Kalau ada apa-apa soalan kamu roger saja. So sekarang ni 10.40. Kalau kata kamu nak pergi makan sat, ikutlah. Sempat je 20 minit ni nak pergi cari makan. Pukul 11 sampai pukul 1. Kamu kelas pukul 3 kan? Sempatlah 2 jam buat. Boleh Tak payah tangguh-tangguh. Kamu buat je ni. Okey, kemudian dimension pun follow kat sini. Dimension pun follow saja kat sini. Okey, kamu ikut dimension sajalah. Tapi kalau kamu rajin nak buat teks pun boleh ikut. Okey, tapi yang penting saya nak tahu dimension ni macam ni. Untuk pola pun dimension macam ni juga. Buat dekat mana? Buat dalam template yang minggu lepas dalam lab 1 tu. Upload dekat mana? Upload pun dekat CDOS.